Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Kami dari kumpulan 10 ingin membentangkan kajian kami bertajuk seni pembuatan wow, iaitu wow kucing. Ahli kumpulan terdiri pada saya sendiri iaitu Muhammad Arif Daniel, Muhammad Kenali, Muhammad Farhan, Zulfa Wahida, Nur Hafiza, Putri Nur Zulika. Seterusnya pengenalan. Sejak ratusan tahun dahulu, permainan wow merupakan salah satu permainan tradisional bagi orang Melayu pada masa itu. Permainan ini dikatakan menggambarkan beberapa unsur budaya Melayu. Sebagai contoh, ianya dapat dilihat pada bahagian reka bentuk dari segi corak yang berada wow itu sendiri dan dari segi saiz yang tersendiri pada dasarnya. Asal-usul sebenar permainan wow tidak diketahui dengan lebih jelas dan nyata. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa buah buku sejarah Melayu menyatakan tentang asal-usul wow. Terdapat beberapa pandangan masyarakat yang mengatakan bahawasanya mereka percaya yang permainan wow ini dikatakan bermula pada zaman era pemerintahan Sultan Mahmud Shah, iaitu di antara tahun 1488 hingga 1511. Pandangan ini dinyatakan dengan jelas dalam buku 100 Salatin Sejarah Melayu yang menerangkan tentang permainan wow. Wow kucing dikatakan mendapat nama daripada bentuknya yang menyerupai seekor kucing yang sedang duduk dari sudut belakang bermula dari bahagian kepala, badan dan seterusnya ekor kucing. Pada kebiasaan wow kucing akan dipasang dengan dengung dan atau busu pada bahagian atasnya. Ini bertujuan bagi menghasilkan bunyi berdengung yang terhasil apabila angin melalui tali busu yang dirintang. Next, seterusnya. Okey, ini ialah bahagian latar belakang tokoh, iaitu Encik Syafi bin Yusof. Dia berasal daripada negeri Kelantan. Beliau lahir pada 6 September 1947. Dia mula meminati bidang wow ini sejak berada di bangku sekolah rendah lagi. Okey, Encik Syafi ini amat berbangga kerana minatnya tersebut mendapat dorongan daripada ibu bapanya sendiri. Sebagai tanda sokongan, ayahnya telah memainkan wow yang telah dia hadiahkan ataupun berikan. Beliau mula yakin dan percaya dengan produknya serta menerima tempahan wow naik untuk dijual. Encik Syafi mula menerima tempahan secara eksklusif dari syarikat-syarikat besar serta jabatan kerajaan ketika berusia 30 tahun. Satu keistimewaan yang ada pada tokoh ini ialah beliau juga beliau amat merendah diri. Meski namanya masyhur di kalangan penggiat seni wow, beliau juga tidak pernah menetapkan sebarang kadar bayaran terhadap pihak media massa yang ingin membuat liputan tentang dirinya. Perusahaan ataupun produk-produk wow yang dihasilkan oleh beliau sering dibeli oleh hotel-hotel, jabatan kerajaan, muzium serta syarikat swasta. Terutamanya selepas wow berkenaan digunakan dalam suatu pertandingan, beliau sangat mahir membuat wow perhiasan dan wow naik untuk pertandingan. Sehingga kini beliau telah banyak memenangi pertandingan wow di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Okay, next. Seterusnya, mitos mengenai wow. Yang pertama, semangat padi yang berasal daripada Kedah. Pada zaman dahulu, ada sepasang suami isteri yang bekerja sebagai petani di kaki bukit yang mengusahakan padi rumah. Mereka terserempak dengan seorang gadis yang baru lahir ketika menanam padi dan membesarkan sehingga dewasa. Suaminya ingin menunjukkan perhargaan dan memuja anak perempuannya. Dia bawa makanan ke tempat anak perempuan dia main, iaitu kat sawah. Kegiatan suaminya menyebabkan isterinya iri hati. Lalu
padi yang diusahakan tidak tumbuh. Seterusnya, waw pada waktu dahulunya, permainan tanpa nama. Permainan kanak-kanak ini terdiri daripada daun tertentu yang dilekatkan pada tulang belakang daun dengan tali kelopak batang pisang atau urat daun nanas. Waw dilakukan di kawasan yang berangin. Dan akhir sekali berasal daripada Dewi Dani melahirkan dewa muda. Waw bulan juga merupakan lambang pemulihan Empire Srivijaya. Seterusnya saya serahkan kepada presentation seterusnya. Terima kasih. Okey, terdapat beberapa bahagian waw kecil. Yang pertama kepala, yang kedua sayap, yang ketiga ekor, yang keempat leher, yang kelima tulang, yang keenam rambut. Okey. Kepala, bahagian kepala dan ekor menghasilkan bunyi berdengung yang terhasil apabila angin melalui busur yang direntang. Bahagian sayap, motif yang digunakan ialah bunga dan tumbuh-tumbuhan dan cara hiasannya sama seperti waw bulan. Bahagian tulang mendapatkan bunyi yang lebih kuat dan nyaring. Bahagian leher mempengaruhi keseimbangan waw. Manakala bahagian yang terakhir iaitu bahagian Itu buku mana? habis dah guys. Seterusnya adalah proses pembuatan waw. Proses pembuatan waw ada 3 bahan, iaitu alat pembuatan waw kucing. Alat dan bahan dia adalah pisau, gam, benang, kertas. Dan buluh terbahagi kepada 2, iaitu buluh bentung dan buluh duri. Proses pembuatan waw kucing terbagi kepada 4 proses. Proses yang pertama adalah pemilihan buluh. Menggunakan buluh yang separa tua kerana ia tahan dan berkualiti. Buluh duri digunakan untuk bahagian tulang belakang dan buluh bentung untuk kegunaan bahagian rangka. Bagi proses pemotongan buluh, selepas proses pemotongan, buluh akan diasingkan kepada bahagian yang tertentu seperti bahagian sayap dan tulang belakang. Setiap bahagian buluh yang dipotong haruslah diperiksa agar tidak ada yang tidak seimbang. Selepas itu, buluh akan diraut secara konsisten dan setiap potongan buluh ini akan dibentuk untuk menghasilkan lengkung di sebelah kiri dan kanan. Pemotongan buluh mestilah tepat mengikut saiz waw yang hendak dihasilkan. Selepas itu adalah meraut buluh. Proses meraut buluh, bahagian tulang belakang lebih kasar berbanding sayap. Buluh akan diraut secara konsisten kerana akan dibentuk untuk menghasilkan lengkung yang sama di sebelah kiri dan kanan. Bahagian sayap yang siap diraut akan ditimbang dengan jari atau mata pisau supaya seimbang antara kiri dan kanan. Terdapat satu bahagian yang diletak di bahagian atas waw yang dikenali sebagai inas. Inas merupakan bahagian yang diletak di atas kepala waw yang berfungsi untuk menghasilkan bunyi dengung dengan memegang daun ibus hingga menghasilkan bunyi dengung. Selepas itu adalah ikatan waw.
Bahagian tulang belakang dan ekor buluh akan diliut-liutkan terlebih dahulu dan ia akan dibentuk bersama-sama sebelum diikat menggunakan tali. Selepas itu, bahagian ekor dan sayap akan diikat. Bahagian ekor akan diliut terlebih dahulu untuk menghasilkan lekuk yang sempurna seperti yang dikehendaki. Okey, seterusnya. Okey, di bahagian penutup, selepas kajian ini, kami sebagai golongan muda lebih menghormati dan lebih menghayati tentang adat rasam orang Melayu di negara ini. Jika semua rakyat Malaysia, terutamanya golongan anak muda, mengenali dan memahami tentang adat rasam orang Melayu, sudah tentu akan timbul semangat bersefahaman dan hormat menghormati antara kaum. Rakyat Malaysia, terutamanya golongan muda yang bersatu padu ini, dapat berganding bahu dalam semua aspek untuk membangunkan negara yang tercinta. Antara langkah-langkah yang kita perlu ambil untuk menjaga dan mempertahankan maruah bangsa dan negara ialah sebagai rakyat yang prihatin, kita hendaklah sentiasa peka terhadap isu-isu semasa yang berkaitan dengan dunia, terutamanya berkait rapat dengan bangsa dan negara. Sekian, terima kasih.